Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Sekarang ni seolah-olah ada 4 unsur alam yang mengamuk. Walaupun bukan betul-betul mengamuk maksima lagi kan. Tapi boleh dikatakan sebagai mengamuk serentak, iaitu api, air, tanah dan angin. Api, kita boleh lihat kebakaran-kebakaran hutan, kebakaran-kebakaran pertempatan dengan cuaca panasnya. Dan air, berlaku banyak banjir-banjir besar di serata dunia. Angin, dengan taufannya, tornadonya. Tanah, dengan gempa buminya, dengan tanah runtuhnya. Itu yang kita katakan seolah-olah 4 unsur alam ni memang seakan akan mengamuk lah sekarang ni ya. Memang dari semasa ke semasa pun kita share benda-benda yang sebegini supaya kita sentiasa dalam perhatian kita. Maklumat terkini dulu. Yang pertama, 400,000 rakyat Britain lepas geram pergi bercuti. Kira-kira 400,000 penduduk Britain akan bercuti ke beberapa negara yang tersenarai sebagai zon hijau menjelang musim panas ini. Itu ceritanya. Jadi mereka ni sudah tak sabarlah nampaknya untuk bercuti, kerana setelah sekian lama dengan kekangan demi kekangan, dan sekarang ini sekatan untuk C19 ni pun sudah dilonggarkan di UK. Padahal kes di sana melonjak. Pada awal bulan Mei dulu hanya tinggal 1,500 kes sehari. Sekarang ini masih 30,000 lagi. Tapi dah dibuat kelonggaran dan mereka ni tak sabar-sabar nak pergi melancong. Mereka pergi melancong tu nanti sama ada akan lebih menyebarkan keuntungan ataupun lebih menyebarkan kemudaratan ke, tak tahulah. Wallahu a'lam. Yang kedua, kira-kira 160,000 penunjuk perasaan menyertai protes besar-besaran di seluruh Perancis kerana menentang undang-undang tiket vaksin atau kita sebut sebagai pas hijau. Khabarnya nak dibuat undang-undang tak bagi orang-orang yang belum mengambil vaksin masuk restoran, masuk panggung wayang dan tempat-tempat umum yang lain. Jadi mereka ni membantahlah. Ramai tu 160,000 orang. Dan himpunan-himpunan ini bukan sahaja di Perancis, atas pelbagai sebab lah. Di Itali pun ada, di Britain pun ada, Australia ada, di Greece ada. Orang kira duk berhimpun je lah sekarang ni. Yang ketiga, di Tunisia, Presiden Tunisia umumkan Parlimen akan digantung dan Perdana Menteri dipecat. Tunisia ini 98% orang Islam. Seterusnya, sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah sebelum ini, persediaan bekalan makanan, sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita sentuh secara ringkas sahaja. Kita ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin pada kitab Tawakal. Jadi dengar sampai habis dulu. Okey, bagi orang yang bersendirian, maksudnya orang bujang, duda, sebatang kara dan sebagainya, yang dia ini tidak ada menanggung orang lain. Dia tanggung diri dia saja. Biasanya dia tanggung diri dia saja. Bagi orang-orang yang macam ini, yang dia tak tanggung anak isteri, tak tanggung ibu bapa, tak tanggung saudara mara, tak tanggung sahabat handai, tak tanggung siapa-siapalah. Keadaan yang pertama, sepatutnya dia tidak ada menyimpan makanan. Ini kata Imam Ghazali. Dia makan habis, kemudian masa nak makan lagi cari lain. Inilah darjat yang tertinggi dalam bertawakal.
Tak simpan langsung. Ada yang sanggup? Keadaan yang kedua, orang yang menyimpan bekalan untuk 40 hari. Yang ini ulama-ulama berbeza pandangan. Kata Imam Ghazali, sampai 40 hari. Kalau simpan sampai 40 hari, bekalan makanan orang ini terkeluar daripada batas tawakal. Ini pandangan Sahal At-Tusturi. Seterusnya, kalau cukup 40 hari, tak terkeluar. Kalau Sahal tadi, kalau kita simpan tu bekalan untuk 40 hari, kira terkeluar daripada tawakal. Ada pula pandangan daripada Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim kata, kalau cukup 40 hari, tak terkeluar daripada tawakal. Tapi kalau lebih 40 hari, baru terkeluar daripada tawakal. Satu lagi pandangan oleh Abu Talib Al-Makki, walau lebih 40 hari pun masih tak terkeluar daripada tawakal. Jadi Sahal At-Tusturi kata, kalau bekalan itu kita simpan sampai 40 hari, itu kira terkeluar daripada tawakal. Kalau Ibrahim Al-Khawas kata, lebih 40 hari baru terkeluar daripada tawakal. Dan kata Abu Talib Al-Makki, walau lebih 40 hari pun tak terkeluar daripada tawakal. Jadi ketiga-tiga orang ini pun ulama besar dan dipandang sebagai wali-wali Allah. Imam Al-Ghazali merumuskan, lebih 40 hari pun tak membatalkan tawakal, cuma berbeza dari segi darjat sahaja. Siapa yang simpan kurang daripada 40 hari, lebih tinggi darjat tawakalnya. Siapa yang simpan cukup 40 hari, kurang sikit darjat tawakalnya. Siapa yang simpan lebih daripada 40 hari, lagilah kurang darjat tawakalnya. Ini rumusan daripada Imam Al-Ghazali. Keadaan yang ketiga, menyimpan bekalan makanan untuk setahun. Kata Imam Al-Ghazali, orang ini tidaklah sekali-kali termasuk orang yang bertawakal. Maksud dia paling-paling lama pun 11 bulan lah. Kalau dah sampai setahun dan seterusnya, ini terkeluar daripada tawakal. Jadi rumusan ringkasnya, bagi orang-orang yang bersendirian, yang tidak menanggung sesiapa, mereka boleh menyimpan bekalan makanan untuk diri mereka kurang daripada setahun. Lebih kurang 11 bulan. Tapi takkanlah terus nak ambil tawakal yang paling lemah. Kan, takkan terus 11 bulan. Mentang-mentang kata boleh 11 bulan, terus nak simpan 11 bulan. Kurangkanlah sedikit. Itu tentang orang yang tidak menanggung sesiapa, diri dia sendiri saja. Bagaimana dengan orang yang berkeluarga atau orang yang ada menanggung orang lain? Kata Imam Al-Ghazali, adapun orang yang berkeluarga, maka ia tidak terkeluar daripada batas tawakal dengan menyimpan makanan setahun untuk keluarganya. Boleh simpan bekalan makanan untuk 1 tahun yang sesuai dengan keluarganya. Kalau keluarganya 3 orang, untuk 3 orang lah. Keluarganya 7 orang, untuk 7 orang lah. Kata Imam Al-Ghazali lagi, menyimpan lebih banyak daripada yang demikian itu membatalkan tawakal. Kalau simpan lebih daripada setahun, terbatallah tawakal. Kata Imam Al-Ghazali lagi, Rasulullah SAW menyimpan untuk keluarganya makanan setahun, berdasarkan hadis Imam Bukhari. Inilah secara umumnya. Secara umumnya. Dia ada perincian dia lagi. Inilah secara umumnya. Apabila kita dah bentang sebegini, akan ada persoalan-persoalan yang timbul. Jadi, penerangan lanjut dan pencerahan terhadap persoalan-persoalan itu akan kita buat dalam perkongsian yang akan datang.
untuk masa ini, kita pegang yang ini dulu. Sebagai yang umumnya. Bagi orang yang bersendirian, tak menanggung sesiapa, dia boleh simpan sampai 11 bulan. Kalau kurang lagi bagus. Bagi orang-orang yang berkeluarga, mereka boleh simpan sehingga setahun. Lebih daripada itu, terbatallah tawakalnya. Tapi, sebagaimana yang kita cakap tadi, ini hanyalah umum. Nanti kita masuk perincian sikit lah. Taklah sampai terlalu terperinci, tapi insya-Allah terperinci sikit. Begitulah ceritanya. Orang-orang yang sudah lama ikuti siri-siri kuliah zaman akhir ni, saya yakin sedikit sebanyak mereka dah ada buat persediaan-persediaan dalam hal-hal yang kita bicarakan. Kalau tak bertindak lagi pun, tapi dalam fikiran mereka dah ada perancangan dah. Kadang-kadang ada kekangan untuk kita bertindak kan, dari segi keluangan masa, dari segi keuangan, dari segi tenaga, dari segi kemahiran. Tapi dah ada dah. Alhamdulillah. Dah tentu yang dah ada buat prepping pun. Ya. Kita di sini ni, di negara ini, kita kurang terdedah dengan prep ni. Sebab kita ni dah lama hidup aman. Di sebahagian tempat, di sebahagian wilayah di negara-negara luar sana, mereka dah biasa. Bahkan ada tempat yang dah jadi budaya pun, yang buat prepping. Sebab di sana ialah selalu ada huru-hara, selalu ada bencana alam, jadi mereka lebih bersedia. Kita nak buat persediaan ni, kita kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kita kena ambil tahulah. Jika tidak, dari mana nak datangnya ilmu? Nak harap tunggu secara laduni datang. Usaha kena ada juga kan. Yang laduni juga. Yang usaha ni kena ada juga. Kita pun tak banyak ilmu, tapi macam kita cakap awal-awal dulu, kita buat perkongsian ini atas dasar fikir umat. Itu. Nak kata kita banyak ilmu, tidak juga. Baik, ada satu perkara berbangkit. Ini tambahan sahaja, sampingan sahaja. Saya tak adalah cukup pengetahuan bahagian ini, tapi suka nak share supaya mungkin tuan-tuan boleh panjangkan kepada orang-orang yang ahlinya bahagian ini. Dalam 1-2 kuliah sebelum ini, kita ada kongsikan berita tentang satu orang Rusia. Dia ada implan ataupun dia tanam microchip ke dalam tangan dia. Ini memudahkan dia buat kerja-kerja dia. Contoh dia card bank. Senang je. Semua ada pada dalam tangan dia dah. Okay. Jadi datanglah persoalan. Persoalan tu memang advance sungguh lah. Lain macam kisahnya tu. Ringkas dia begini. Dia bicara tentang drone. Drone ni boleh digunakan untuk sebagai senjata lah, membunuh kan. Bolehkah drone melanggar kita, dan dia langgar tu dia tikam, dan pada masa yang sama dia masukkan microchip ke tubuh badan kita. Ini soalan yang kita pun tak terduga, kita pun tak terfikir, tapi ada orang fikir sampai ke situ kan. Kita pun ialah mungkin kita boleh halakan ini kepada orang-orang yang lebih tahu kan. Disefaham kita lah. Ya, drone memang boleh diguna untuk sebagai senjata lah, untuk rompuh orang walaupun dia tu kecil kan. Sebab mereka ni mahir. Ya, ada orang yang memang mahir. Dia tak perlu masuk dalam bangunan pun, dia dari jauh saja dia boleh kontrol drone tu pergi kan. Orang tengah berucap ke, tengah minum ke, tengah tidur ke, selagi ada ruang dia boleh masuk tu, mungkin dia boleh dengan kelajuan yang sangat laju lah. Bila dia dah dapat sasaran dia henyak, dia serbu kan, dia terjah ke kita ni. Contohnya di bahagian kepala, jadi dia tu keras, kena bahagian kepala boleh menyebabkan pendarahan, tengkorak kepala pun retak dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kematian. Yang tu benda tak mustahil lah. Rasanya benda itu mudah saja kalau mereka nak buat. Okay. Drone juga mungkin boleh bawa letupan kecil, tapi sebabkan dia tu jenis kecil, kalau yang dia besar-besar lah. Jadi setakat nak tikam ni rasanya okey je kan, bagilah tajam sikit kan, boleh je tikam. Tapi kalau nak tikam dan dalam masa yang sama dia nak masukkan microchip, kita pun tak pernah terfikir.
Ini kena rujuk kepada orang-orang yang lebih tahulah tentang teknologi ni. Cuma tentang microchip ni, apabila kita berbicara dengan orang ramai, biasanya orang ramai selalu terbayang microchip ni macam kad telefon, cuma dia tu kecil sikit. Dia berbentuk pepejal, 4 segi ke, bulat ke. Ya, bila sebut micro ni maksud dia sangat kecil lah. Mungkin macam satu titik je kot, sangat kecil. Jadi persoalan ni, adakah sekarang ni sampai ke saiz nano? Kalau sampai kepada nano tu memang tak tahulah. Kalau nano tu boleh digunakan sebagai senjata kan, sebab dia terlalu kecil. Sampai ke saiz nano ni macam-macam boleh buat lah. Tapi tak tahulah sampai ke tidak. Dan chip masa-masa akan datang pun mungkin dalam bentuk pepejal sahaja kan. Dia mungkin cair ke, macam mana ke rupa dia, wallahu alam lah. Jadi saya share yang ini supaya tuan-tuan boleh panjangkan kepada orang lain, mungkin mereka ada pengetahuan tentang bidang yang disebutkan tadi. Drone kecil, dia datang kat kita, dia serang kita, dia suntik sekali, masukkan sesuatu ke badan kita yang berupa microchip. Wallahu alam. Begitulah untuk malam ini. Saya sekadar itu saja. Ini saja yang sempat. Dalam kuliah akan datang insya-Allah kita sambung tentang sedikit perincian tentang persediaan perbekalan. Yang tadi itu umum sahaja. Nak pegang sebagai umum dulu boleh. Sebagai khusus belum lagi. Dan sekiranya berpeluang, saya berminat juga untuk menyentuh tentang sesuatu di timur. Tapi bukan di timur, sebelah timur wilayah kita ni. Sesuatu di timur daripada Eden. Sesuatu yang di timur Eden.